Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong menyeru negara-negara Islam terutamanya Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bersatu padu membantu menangani kesengsaraan dihadapi oleh Palestin. Seri Paduka turut menyokong ketetapan kerajaan menggesa UNSC mengambil tindakan segera agar konflik dihentikan bagi menghormati dan melindungi nyawa orang awam. Langkah itu bagi memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan pertumbuhan darah lebih teruk di negara berkenaan. Kerajaan akan menyalurkan RM1 juta menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang dikendalikan Kementerian Luar. Menurut Timbalan Perdana Menteri, ia tindakan segera Malaysia untuk membantu rakyat Palestin. Kerajaan akan menggesa ke semua badan serantau dan antarabangsa mengadakan sidang masyarakat khas dengan segera membabitkan konflik Palestin-Israel. Solat hajat dan bacaan doa kunut nazilah mendoakan kesejahteraan saudara Islam di bumi Gaza Palestin diadakan selepas solat Isyak malam ini. Ia melibatkan beberapa masjid utama termasuk Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri disaran menganjur program sama di masjid dan surau di negeri masing-masing. Kerajaan meneliti cadangan meneruskan kembali program latihan khidmat negara PLKM. Namun, ia melalui pendekatan berbeza berbanding pelaksanaan sebelum ini. Menteri Pertahanan berkata, satu jawatankuasa khas juga ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji pelaksanaannya dengan asas modul baharu. Pelaksanaan rangkaian 5G giat dijalankan Digital Nasional Berhad dengan sasaran menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara, meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk. Menteri Komunikasi dan Digital memaklumkan setakat bulan lalu 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan. Dengan perkhidmatan itu sudah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk. Manakala 2.49 juta jumlah langganan perkhidmatan 5G telah direkodkan. KDN akan mengeluarkan penambahbaikan arahan pentadbiran berkaitan isu penggunaan kalimah Allah. Arahan tersebut selaras dasar yang akan ditetapkan Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam dan Majlis Raja-Raja. Menteri Dalam Negeri berkata, arahan pentadbiran itu boleh diguna pakai selepas mendapat input daripada mesyuarat tersebut yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober ini. Menteri Dalam Negeri turut mengulas penahanan bekas pegawai Bank Goldman Sachs Roger Ng berhubung skandal 1MDB. Beliau berkata, tiada garis masa tetap tempoh penahanan kerana ia bergantung pada seberapa pantas siasatan dilakukan pihak berkuasa. Bekas Ketua Pelaburan Goldman Sachs itu juga mungkin dipanggil Suruhanjaya Security SC dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Perolehan 5 kapal tempur pesisir LCS kepada Tentera Laut Diraja Malaysia hanya akan selesai pada 2029. Tarikh itu selepas tempoh masa pembinaan LCS dilanjutkan kepada 83 bulan berbanding kontrak asal iaitu pada 2022. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC mahu keseluruhan projek pembinaan 5 kapal LCS itu perlu siap dan diserahkan kepada TLDM mengikut tempoh dan kos yang telah dipersetujui dalam SA6. 16 lelaki termasuk 3 warga asing ditahan terlibat kegiatan judi sabung ayam di Felda Gugusan Adela, Kota Tinggi Johor. Polis turut merampas 8 ekor ayam jantan, gelanggang, peralatan laga ayam serta wang tunai berjumlah RM5,473. Hasil ujian saringan air kencing, 2 daripada mereka positif dadah jenis pil kuda. Kesemua suspek berusia 25 hingga 60 tahun ditahan reman selama 3 hari hingga Rabu ini. Di Mahkamah Magistrat Muar, seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas tuduhan mencederakan isterinya. Tertuduh berusia 33 tahun didakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut di Jalan Kim Ki, Taman Temyang, Jaya, Khamis lalu. Mahkamah membenarkan jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 9 November.
Dalam kes berasingan di Mahkamah Session Muar, seorang remaja OKU dituduh merogol dan 2 pertuduhan amang seksual terhadap seorang remaja perempuan 13 tahun bulan lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM8,000 dan kes disebut semula 16 November ini. KPDN Kuala Lumpur menyita dan merampas 28,073 liter diesel melalui Ops Tiris. Rampasan dibuat hasil serbuan terhadap sebuah premis 4 Oktober lalu. Dan setakat ini, KPDN Kuala Lumpur telah membuka sebanyak 7 kertas siasatan melibatkan 11 tangkapan dengan anggaran nilai rampasan RM296,632.70. Seorang anggota polis berpangkat konstebel direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah. Anggota polis berusia 30-an itu sebelum ini ditahan SPRM atas dakwaan meminta dan menerima wang suapan RM2,000 daripada 2 lelaki. Kes disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang 10 kali ganda daripada nilai suapan atau penjara hingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. 43 rakyat Malaysia mangsa penyeludupan manusia sindiket Macau Scam di Peru diselamatkan 7 Oktober lalu. Kedutaan Besar Malaysia di Lima memaklumkan Polis Republik Peru telah membuat serbuan di sebuah rumah di La Molina, iaitu lokasi kesemua mangsa ditemui. Mangsa berada dalam keadaan baik dan telah menjalani proses siasatan serta akan dihantar pulang ke Malaysia dalam tempoh terdekat. 66 unit bubu naga bernilai lebih RM4,000 dirampas di barat laut Tanjung Piandang. Rampasan dibuat Maritim Perak selepas mengesan beberapa objek yang terapung mencurigakan di lokasi berkenaan. Kesemua bubu naga itu dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Pasukan Tindakan Bencana Universiti Malaysia Terengganu UMT siap sedia menghadapi musim tengkujuh. Pasukan yang terdiri daripada pelajar dan warga universiti itu akan memberi tumpuan membantu penduduk terjejas banjir sama ada dalam dan luar Terengganu. Projek Tempatan Banjir dan Sistem Pencegahan Hakisan Pantai UMT yang sedang dalam proses pelaksanaan juga diharap dapat mengelakkan banjir berulang di kawasan sekitar. Makmal sijil halal akan dinaik taraf dengan potensi kira-kira 25,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, usaha naik taraf itu bagi melahirkan lebih ramai pakar dalam pensijilan halal terutama daripada kalangan lulusan TVET. Peluang pekerjaan berkenaan melibatkan jawatan pengaudit dan pengamal halal. Kajian bagi melaksanakan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu melalui 3 fasa. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ia mengambil kira kompleksiti dan cabaran dihadapi bagi memastikan dibuat secara terperinci dan holistik. 2 pasukan iaitu Pasukan Petugas Khas Kajian Komparatif dan Pasukan Petugas Khas Teknikal ditubuhkan bagi memastikan pengasingan dilaksana secara telus tanpa sebarang pengaruh politik. Seramai 11,017 kaunselor telah berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia bagi membantu mengatasi isu kesihatan mental yang semakin membimbangkan. Dilaporkan seramai 424,000 kanak-kanak negara ini mengalami isu kesihatan mental. Peratusan golongan remaja yang mengalami kemurungan dan cuba membunuh diri juga meningkat. KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara sentiasa memantau status kemajuan perumahan projek perumahan awam dan projek perumahan swasta yang terbengkalai. Justru KPKT menyarankan beberapa inisiatif serta mengeluarkan surat status projek terbengkalai kepada pembeli yang terkesan agar isu terbabit dapat diselesaikan dengan baik. Ekonomi madani bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal. Ia turut merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan. Perdana Menteri menjelaskan ia berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Pelaksanaan ekonomi madani diperincikan menerusi dasar lain seperti kajian separuh penggal RM ke-12, pelan peralihan tenaga negara dan
pelan induk perindustrian baharu. Pelaburan teknologi hijau mencecah RM1.3 bilion bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Maida, jumlah tersebut merekodkan pertumbuhan 21.9% berbanding tahun lalu. Angka pelaburan itu merangkumi pelbagai inisiatif teknologi hijau termasuk tenaga boleh baharu TBB. Maida berharap Belanjawan 2024 menyediakan inisiatif tambahan bagi memperkukuh dan menyokong TBB. FGV Holdings Berhad telah memulakan penanaman beras wangi di barat laut Selangor dan seberang Perak. Ia dilaksana di bawah program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Program dikelola KPKM melibatkan 400 orang pesawah meliputi kawasan sehingga 700 hektar. Lebih banyak koperasi sekolah di Kelantan berpotensi mencapai perolehan pendapatan lebih RM1 juta dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Pelbagai inisiatif dan program disediakan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Kelantan dalam membantu koperasi sekolah memperkasa perniagaan dan sehingga kini terdapat 167 koperasi sekolah berdaftar di negeri itu dengan jumlah aset lebih RM26 juta dan menyumbang perolehan pendapatan lebih RM22 juta. LKIM mengajurkan jualan My Aqua Best melibatkan penyertaan 8 persatuan nelayan sebagai ejen pemasar di 8 lokasi di seluruh negara. Antara fokus tapak lokasi jualannya adalah di Kompleks Perikanan LKIM, Pasar Nelayan, Kedai Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian, tapak projek aquaculture serta kawasan pinggiran bandar dan luar bandar. Ia adalah salah satu cara membantu nelayan aquaculture memasarkan produk ternakan ikan sangkar mereka secara terus kepada pengguna dan murah. Letupan terus menggegarkan Gaza pada malam Ahad susulan negara haram Israel menggempur wilayah itu. Kira-kira 600 warga Israel dan 400 warga Palestin terbunuh. Lebih 123,000 rakyat Palestin terpaksa meninggalkan kediaman mereka di semenanjung Gaza. Susulan itu, Majlis Keselamatan PBB mengadakan rundingan tergempar secara tertutup namun tidak mengemukakan sebarang dokumen selepas pertemuan tersebut. Sementara itu, ribuan penunjuk perasaan berkumpul di Manhattan sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin. Perhimpunan aman itu menyaksikan penunjuk perasaan mengibarkan bendera Palestin berjalan dari Times Square menuju ke bangunan konsulat Israel dan ibu pejabat PBB. Tunjuk perasaan itu berlaku susulan tindakan Amerika Syarikat mengesahkan sokongannya terhadap Israel. Maghribi pula melahirkan kebimbangan mendalam terhadap situasi runcing di semenanjung Gaza. Paling membimbangkan apabila serangan turut melibatkan orang awam. Kementerian Luar Negara itu berkata, kerajaan juga menggesa agar semua tindakan keganasan dihentikan serta-merta. Ia sebagai langkah untuk mengelak segala bentuk peningkatan yang boleh menjejaskan peluang keamanan di rantau itu. Puluhan penerbangan ke Tel Aviv hujung minggu ini dibatalkan oleh syarikat-syarikat penerbangan utama. Keputusan membatalkan penerbangan tersebut dibuat atas faktor keselamatan. Kesemua syarikat penerbangan itu juga memaklumkan pelanggan boleh menukar tiket mereka tanpa caj. Kumpulan Kurdish di Syria terus menjadi sasaran pasukan keselamatan Turki. Terbaru, tentera Turki menyiarkan rakaman udara beberapa serangan drone menyasarkan kumpulan berkenaan. Serangan tertumpu terhadap militan Kurdish. Unit Persikat menyasarkan kemudahan dan tokoh kanan kumpulan militan Parti Pekerja Kurdistan PKK. Ia sebagai tindak balas selepas serangan bom di Ankara hujung minggu lalu. Lebih 11,000 penduduk terjejas akibat beberapa siri gempa bumi di wilayah Herat, Afghanistan. Pihak berkuasa Afghanistan mengatakan angka kematian mungkin melebihi 2,500 orang dan dilaporkan lebih 550 orang cedera termasuk 230 kanak-kanak yang sedang dirawat di hospital. Gempa bumi membabitkan sekurang-kurangnya 11 perkampungan dan memusnahkan kediaman penduduk. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini bersama Faris Izzat Syahrudin dan juga Faratul Arsyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Zabri Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.